Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini 27/9. Kita akan buat recap untuk September, ujung-ujung bulan September. Ni untuk membership. So siapa tuan-tuan yang tengok video ni dekat YouTube, maksudnya tuan-tuan dah terlepas dalam seminggu macam tu. Dan market telah bergerak dan harap tuan-tuan tak ikutlah analisa ataupun forecast yang dibuat. Okay, sebab dah terlambat. Ni untuk Telegram membership, diorang akan ada akses awal lah. Okay, so kita tengok dengan gold. Okay, gold saya dah beritahu sebelum ni. MACD ni, untuk MACD daily, weekly, monthly lagi lah, petah lagi monthly, adalah sangat strong resistance ataupun support. So maksudnya kat sini adalah resistance yang sangat kuat kat sini. Okay, nampak ni, dua kali dia cuba tak lepas. Dua kali dia cuba tak lepas. Dan setengah-setengah trader dia akan entry dekat kawasan-kawasan yang pullback lah. Sebab saya ada tengok ada juga ramai kira coach ataupun sifu ada buat analisa guna elite wave, ada price action, ada SND, ada. Diorang kebanyakannya diorang buy. Diorang buy. Tapi kita dalam BMA, saya berani katakan trader-trader BMA tak akan pandang dia buy. Diorang semua akan pandang sell saja. Sebab mustahil untuk buy. Untuk trade dari segi trader BMA lah. Tapi bagi segi trader yang ada yang tengok elite wave, ada yang jenis SND, SNR, ada yang tengok price action atau zone semua, diorang bagi diorang adalah buy. Okay, tapi itu tak salah dan tak betul. So, diorang ada SOP dia, kita ada SOP kita. Kita sebagai trader BMA, kita ada SOP kita. Diorang pun trader, ada juga SOP dia. Okay, so terpulang pada tuan-tuan nak tengok mana. Tapi nasihat saya, jangan campurkan BMA dengan price action sendiri atau apa-apa. BMA, hanya BMA, cut loss dengan BMA, TP dengan BMA, dan jangan nak gabungkan apa-apa lah. Kecuali kawasan-kawasan Fibo Musang. Itu boleh, Fibonacci. Okay. Baik, sekarang ni weekly tempat anti sell kat sini. Okey, tak ada alasan untuk buy tak ada alasan untuk buy. Kenapa tuan-tuan nak buy? Dan lagi satu, kebanyakannya orang akan buy bila dia akan tengok bila ada arah kuku buy, dia akan buy. Ya betul, bila ada arah kuku buy dia akan buy, tapi destinasi dia macam biasa, top BB atau low BB. Okey, dia dah sampai sini dan bila dia touch ni, tamping bawah ada extreme untuk MACD, tu memang confirm dah cukup kena lari. Tak ada nak momentum ke apa macam ni, nampak? Momentum tapi ada extreme kat sini. So takkan tuan-tuan nak buy lagi kat sini. Ni momentum balloon buy kat sini. Lepas tu ni sebab jangan risau, daily ni arah kuku buy. No, dia bukan macam tu trade untuk BBA. Okay, kita tahu dekat weekly reject ni. So dalam fikiran kita, memang BBA ni susah nak naik. Okay, susah nak naik kecuali ada momentum. Sekarang ni arah kukuh yang ada, momentum tak ada. So dia tak boleh nak pecahkan. Arah kukuh yang berkualiti, yang cantik adalah kalau ada arah kukuh tu, time frame bawah dia ada momentum. Okay, time frame bawah ada momentum. Baru kita akan consider dia sebagai cantik. Nampak? Nampak ni ada momentum sini. So kat sini, kalau dia nak jadikan, kalau dia ada momentum, barulah dia boleh pergi weekly. Ini saya dah beritahu dalam video-video sebelum ni. Okay. So sekarang ni dia anti-sell. Okay, dia anti-sell. Okay, sekarang nak ke mana? So tuan-tuan kalau nak masuk, dia tak terlewat lagi kalau tuan-tuan nak masuk. Tapi janganlah terus masuk dekat tengah-tengah ni. Itu kesilapan utama adalah masuk di kawasan tengah-tengah. Kita tak ada nak masuk tengah-tengah ni. Lagi satu, siapa yang jenis nak buy kat sini, mesti ramai buy sini, confirm. Dia akan buy kat sini dengan harapan dia akan naik tendang sini. Dari segi kita tak akan buy. Kita akan buy bila BB ni dah mendata, dah merapat semua ni dan jadi mendata macam ni. Nampak? Mendata sini. Okay. Kalau macam ni, nampak? Tuan-tuan nampak sini? Dia turun kat sini. Kenapa dia tak buy? Dia buy tapi dia tak boleh naik. Dia kena mendata dulu. Nampak ni? Dia turun ada arah kukuh baru ni. Kalau nak buy, kena ada arah kukuh buy. Tak boleh nak ni. So sekarang ni macam mana? Boleh masuk lagi tak? Itu yang bila nak masuk tu adalah kesilapan, bukan kesilapan lah. Tuan-tuan lambat.
tuan-tuan lambat. Sepatutnya bila re-entry tu, katakan tuan-tuan langsung tak, tuan-tuan jenis yang tak tengok daily, hanya tengok H4 dengan H1. Okay. Bila tuan-tuan tengok H4 dan H1, saya ada ajar dalam video coaching saya yang ada re-entry tak sampai. Bila ada momentum, dia tak bagi pun re-entry. Kadang dia tanya, kenapa lah tak naik ni? Dia turun, dah sampai bawah. Oh, aku tak boleh jadi ni. Kena entry gak, kau tak lepas peluang. Lalas dia naik. Okay, ni yang video yang saya ada kongsikan dalam video coaching saya dengan chapter. Okay, ni ni pattern 2, ni pattern 3 kat sini. Tu tuan-tuan kena tengok lah. Saya tak ada memang confirm 100%. Memang ada. So tak perlu nak risau. So kalau tuan-tuan ada kat loss sini, ada sell sini, tuan punya cut loss bila dia buat momentum buy lah. Okay, ataupun yang price action yang atas tu. Okay, tuan-tuan ni kan, Arauco sell. Okay, dia naik balik Arauco buy. So ni Arauco buy ni boleh terima tak? Tak boleh. Dia tak terima sebab BB ni mendata. Momentum ni tak boleh kira momentum. Okay, dia kira sideway. Setengah orang dia takut sangat dengan momentum buy. Kadang momentum buy ni, dia anti buy. Ataupun dia dah sell ni. Dia dah sell kat sini, tiba ada momentum ni, dekat loss. Dekat loss kat sini. Padahal price nak turun kau-kau ke. Dekat loss dulu. Cakap, oi tak boleh, aku takut. So, balik pada basic, momentum tu kenalah BB mendata macam ni. Nampak? Kalau tuan-tuan tengok secara khususnya BB mendata okay, BB mendata nampak secara khususnya. Memang BB mendata sini. Dan juga, ni hanyalah pullback. Dan frame atas semua, nampak ni, biru saja. Nampak tak ada yang putih lagi. Putih ni yang bagi tahu okey, trend nak tukar sekejap, pullback ataupun tukar terus. Contoh macam ni biru. Sekarang kadang kat sini kadang ada arah kukubai tapi ni biru. Jangan risau, nampak. Bila kat sini ada arah kukubai warna putih, okey baru kita cari peluang yang lain. Itu dalam chapter saya ada uraikan guna SSA ni. Okey, so sekarang ni nak ke mana? Kita kalau terlepas peluang, tunggu momentum untuk daily. Okey, daily sekarang ni kadang ada je momentum. Tapi dia boleh jadi tak sampai. Itu yang kita kena tahu. Ciri-ciri macam mana yang buat dia tak sampai. Kenapa dia buat tak sampai? Itu tuan-tuan kena ulang balik video tu. Okey, kenapa dia buat tak sampai? So sekarang ni adakah tuan-tuan nak masuk? Janganlah masuk. Nasihat saya jangan masuk. Pastikan tunggu dia pull back dulu Kasih pullback ataupun langgar kat MA5 ni. Memang menunggu itu memang sakit. Memang letih, penat. Sebab lagi-lagi kalau dah terlepas peluang macam ni, letihnya aku nak tunggu, aku tak entry ni. Dia memang sifat trader kita nak entry, betul tak? At least ada satu entry, satu position. So memang itu kita punya naluri kita. Sebab tu kalau tuan-tuan ada akaun lain, trade dulu satu akaun yang kecil-kecil. At least ada naluri. So satu akaun tu yang betul-betulnya SOP. Okay. Contoh macam ni. Okay, contoh macam ni momentum ni tempat entry. Kadang tuan-tuan terus masuk betul tak momentum, risau sebab terlalu risau tertinggal. Terlalu risau untuk tak entry. Okay, kat sini. Walaupun dia tak buat arah kuku sell lagi. Tapi tuan-tuan risau. Okay. Walaupun dia daily ni arah kuku buy. Okay, arah kuku buy. So kita ada setup 100% kat sini betul. Kita kena valid kan betul. Kita bukannya terus buta-buta terus buy kat sini. Bila turun sini kita terus buy tak. Kita akan validkan dulu. Itu kita sebagai trader yang betul-betul ikut SOP, kena ikut cara macam saya ajar tu. Janganlah terus bantai sini buy, tak kisahlah SMHB ke ada ke. Kita kena ikut SOP yang saya dah beritahu tu. Baru kita akan kurangkan sikit loss dan kita tahu sebab apa kita loss. Okay, so sekarang daily bagi saya tunggu peluang untuk daily punya moment renti sebab dia ada arah kukuh ni tak bagi renti lagi. Okay, lagi satu jangan fikir bila ada arah kukuh atau momentum pasti ada renti. Kadang dia tak bagi renti, dia terus tukar walaupun ada momentum macam ni. Okay, momentum kadang kesilapan dia, kita tengok momentum, oh dia tak bagi renti lah, cantik. Okay, dia bagi renti kat sini. Sini kita baru nak balun. No, jangan macam tu. Tak ada istilah, tak ada nak cakap bila ada momentum, pasti ada renti. Itu risiko lah. Nanti terkena macam ni, macam mana? Ni momentum, pasti ada renti, tak ada. Dia turun naik. So, kena tengok agak, kena validkan. Apa yang berlaku tu kena validkan. Jangan nak terus masuk dekat kawasan-kawasan renti. Kita akan pastikan dia validkan. Macam trade lain semua validkan lah. Itu lah, memang betul, validkan sangat penting. Okay, so sekarang kita tengok SCPO.
Okay, CPO kita tengok dia berada, ini untuk monthly monthly dia berada di red anti sell. Okay, dan bila berada di red anti sell ni, kat sini ada ni ada arah kukuh buy, tapi dia macam tadi, macam kisah gold tadi, dia tak apa, dia tak ada momentum betul tak? Nampak dia tak ada momentum. So bila tak ada momentum, dia susah nak buat arah kukuh buy. Okay, so sekarang ni dekat weekly ada arah kukuh sell. Okay, so kita tandakan kat sini arah kukuh sell. So dalam arah kukuh sell ada anti yang tak sampai. Okay, dia boleh jadi tak sampai. Kita daily sekarang dia berada di MA5, M10, di MACD dan MA50. Okay, dan sini pun ada dominan kat sini. Okay, kat sini ada dominan. Okay, dia kalau nak naik untuk weekly ni, kadang-kadang kita tahu weekly ni arah kukuh sell. Okay, kita tengok kontrak lah. Kadang kontrak berbeza. Okay, daily ni dia boleh jadi arah kukuh sell. Sebab dia ada arah kukuh sell, memang arah kukuh sell. Kita jangan anggap dia buy. Okay, so sekarang dia di bahagian re-entry. Untuk confirmkan dia re-entry, kita perlu pastikan yang ni habislah. Sekarang ni tak habis. So bila price buka nanti raya lah Maulid Rasul dia turun, dia tunggu re-entry kat sini. Okay, tunggu re-entry. H1 pun kita perlu tunggu re-entry. Okay, tunggu re-entry. Adakah dia memang trend buy? Tidak, kita dah tahu tadi. Dia weekly arah kukuh sell. Okay, ini kemungkinan MA5 ni turun ke bawah ni. Dia boleh try lagi satu, lepas tu turun. Dia tak lepas pun ni MACD. Boleh jadi macam tu. So kita hanya tahu ni arah kukuh buy. So bila dia dah langgar top BB, kita tak boleh nak terus masuk. Kita kena tunggu pullback. Okay, contoh dia macam ni, H1. Okay, tengok bila ada arah kukuh buy dan dia terus ke top BB, nampak? Dia tak ada nak terus naik. Dia masih lagi bermain di sini, nampak? Dia masih bermain kat sini. Okay, sama juga je ni. Bila ada arah kukuh buy, dia terus ke top BB, kita tak boleh masuk. Dia akan pull back. Tengok time bawah dia buat apa. Dia buat sideways kat sini, nampak? Dia buat sideways kat sini. Sama juga macam H1. Kemungkinan dia akan buat macam tu juga. Okay, kemungkinan dia akan buat macam tu juga. Mungkin yang sini mungkin kat sini, lepas tu kat sini dia buat boleh jadi macam tu. Cuma kita perlu validkan dulu lah. Sekarang ni untuk minggu depan kita tak tahu apa jadi. Tak tahu dia gap atas ke gap bawah. Kita tak tahu. Tapi selagi ada kukuh, ingat H4 antara goal forex semua, H4 adalah GPS lah untuk pergerakan market. Kalau H4 ni ada arah kukuh buy, sudah arah kukuh buy. Jangan pula anggap ni arah kukuh. Ini memang arah kukuh, tapi tengok position dia macam mana. Dia tempat anti untuk daily, nampak? So ni tak ada. Ni kita takkan layan lah sini. Okay, sekarang ni kita boleh layan kalau ada kat sini. Tunggu dekat kawasan re-entry. Ingat, dia kena tunggu re-entry. Untuk re-entry yang tak sampai, kalau dekat sini, dia biasa re-entry tak sampai kat momentum. Dia akan jadi momentum. Biasanya lah. Sebab apa? Sebab momentum kan turun kuat, turun-turun macam ni, dia tak sampai. Okay, kebiasaannya. Dia kebiasaan je. Tuan-tuan kena validkan enggak. Okay, jangan ada dalam SPO memang jangan ada terburu-buru lah. Macam contoh nak entry terus masuk. Kalau tuan-tuan ada duit banyak, ada 100,000, 500,000, 300,000, boleh lah tak satu je. Dia turun ni tambah lagi satu. Boleh layer macam main forex. Itu kelebihan untuk siapa yang ada akaun besar. Okay. So sekarang ni apa nak buat? Ni saya ada ajar macam ni nak tapis kosong-kosong ni dalam last chapter. Okay, so jumpa lagi untuk minggu depan. Fokus bila market dah buka nanti minggu depan saya akan tengok macam mana. Okay, so siapa yang dah masuk Telegram membership ni, yang nak masuk full package untuk belajar last chapter semua, boleh ada promosi Maulid Rasul, boleh PM saya untuk book. Ada dalam 3 slot lagi. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam.